لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة، وبهجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك يهوى، أو أن الأيام ستحلو وترى الدنيا شط نجاة. دينك بحر من آمال شط لجميل الأحلام، ليس الدين كما تخشاه ذا ممنوع ذاك حرام. فالإسلام جميل حقا هذا ليس هو الإسلام، كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير، ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر. والله رحيم وحليم يدعو دوما للبر، كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير، ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر. والله رحيم وحليم يدعو دوما للبر. في الدين صلاة وصيام وكذلك فرح وسرور، والمتدين من تلقاه مبتسما حلوا كالنور، يسعى ليعمر دنياه وهو رقيق الطبع صبور. الإسلام سلام فينا يزرع فينا حب الناس، الإسلام سفينة حب يدفعها أجمل إحساس. ما أحلى الدنيا لو عشنا وجعلنا الإسلام أساس، كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير، ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر. والله رحيم وحليم يدعو دوما للبر، كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير، ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر. فالله رحيم وحليم يدعو دوما للبر. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar jemaah muslimah kita di ruangan Facebook Masjid Kampung Siglap pada pagi ini? Mudah-mudahan semuanya berada dalam keadaan yang sehat sejahtera hendaknya dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sentiasa. Okey, pagi ni siapa bersama dengan kita? Nampaknya macam tak ramai je yang masuk ni. Pertama kita ada siapa di situ? Kita ada Aliza Aziz. Assalamualaikum Ustazah Dr. Sakinah Sabtu, admin dan teman-teman online. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Liza. Okay, mudah-mudahan dalam keadaan sihat ya. Kita ada Kak Zah kita di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah. Semoga Ustazah sihat-sihat saja pagi ini serta dalam rahmat Allah. Amin. Mudah-mudahannya Kak Zah, terima kasih atas doanya. Cik Latifah juga ada bersama dengan kita dan memberikan salam kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Dr. Sakinah Sabtu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penuh ya. Bagus lah jemaah ni. Ustazah Dr. Sakinah Sabtu. Ustazah Dr. Sakinah Sabtu. Alhamdulillah bagus. Okey, saya raikan. Memang betul, tak ada masalah. Cuma panjang nak sebut kan. Kita ada siapa tu? Ima Zafira. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustazah Sakinah. Okey, senang sikit sebut. Ustazah Sakinah. Dan Kak Aisyah juga. Assalamualaikum Ustazah Dr. Sakinah satu lagi sekali. Okay. Dan jemaah sekalian, Alhamdulillah hadir pagi ini. Thank you so much admin for this FB Live. Alhamdulillah. Dan kita juga ada As Sulaiman di situ. Assalamualaikum Ustazah Dr. Sakinah satu. Sakinah, admin dan semua yang hadir. Alhamdulillah. Terima kasih kepada semua muslimah-muslimah kita
yang turut serta dengan kami pada pagi ini untuk menyambung pengajian kitab kita iaitu kitab Ad-Da'wah Ad-Dawa, yang mudah-mudahannya perbincangan pagi ini dapat memberikan kepada kita dengan motivasi diri yang tinggi untuk lebih beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pagi ni Kak Noh tak ada ya? Cik Salimah tak ada? Siapa lagi? Ke mana? Kerja ya, mungkin kerja. Kak Baini ada tu. Assalamualaikum dengan Allah dan sahabat semua. Okey, alhamdulillah. Baik, pagi ni kita nak mulakan pengajian di muka surat yang keberapa? Sila letakkan di ruangan komen. Muka surat berapa Kak Syah? Ni. Banyak sangat benda. Sambungan point I. 434 last paragraph kalau Ustazah tak skip lah. Oh, macam itu. Kalau Ustazah tak skip lah dia kata. 434 continuation point I. Oh ya. Yeah. Rasa-rasanya Ustazah skip ke tidak? Rasa-rasanya Ustazah skip ke tidak? Macam mana tu? Skip ke tak Kak Zah? Sekejap, ya. Kita skip ke tidak? Cantik lah tudung saya. Dengan colour pink. Okey, pagi ni kita skip. Oh, cantik jawapan Liza. Kita skip. Okey, kita skip. Yes. We're going to skip. Kita skip. Okey, topik ini dan kita akan terus pergi kepada point kita yang berikutnya iaitu J. Okey, point J. Apa tajuk dia? Cinta adalah dasar seluruh amal perbuatan. Kita berada di bahagian yang pertama kerana poin ini agak panjang juga. Jadi saya nak ringkaskan dulu bahagian pertama ni. Nanti insya-Allah pada minggu akan datang kita sambung semula ya pada bahagian yang kedua. Jadi saya berada di muka surat 454. Muslimah yang lain berada di muka surat berapa? Sila letakkan di ruangan komen. Point J, muka surat 436. Okay, Kak Norzah kita, Kak Liza pula. Liza kata juga point J, muka surat 436. Okay, jadi semua sama ya. Muka surat 436, tetapi kalau Ustazah Sakinah, kita berada di muka surat 454. Jika sekiranya ada muka surat yang berbeza lagi daripada kami, sila cari saja. Point J, cinta adalah dasar seluruh amal perbuatan. Okay, cari point J itu saja. InsyaAllah akan bertemulah pada topik perbincangan yang diinginkan. Baik, jadi pada pagi ini kita akan bincangkan tentang prinsip ataupun dasar kecintaan kita kepada sesuatu perkara. Jadi dijelaskan kepada kita bahawa jika cinta merupakan dasar seluruh amal, maknanya semua amal tindakan kita ini dasarnya ialah cinta. Kenapa datang kuliah? Sebab cinta. Kenapa suka Ustazah Sakinah? Sebab cinta. Kan? Kenapa masak? Sebab cinta. Kenapa nikah? Sebab cinta. Kenapa apa lagi? Kenapa ada anak? Sebab cinta. Kenapa sayang anak? Sebab cinta. Kenapa kita berbakti kepada kedua ibu ayah kita? Sebab cinta. Kenapa kita kawan dengan kawan-kawan yang ada sekarang? Sebab cinta. Jadi dia kata jika seluruh amal perbuatan kita ini dasarnya adalah cinta, baik yang benar maupun yang salah. Sebab kita kata di sini tak semua perkara yang benar saja dasarnya cinta. Ada ramai orang yang melakukan kesalahan, kesilapan dalam kehidupannya berdasarkan cinta. Kenapa buat begini? Kenapa buat perkara salah ni? Oh, sebab saya suka. Sebab saya cinta. Begitu kan? Ada juga kita dengar kes kan. Kenapa awak sihir orang tu? Oh, sebab saya cinta kat dia. Jadi saya tak nak orang lain dapat dia. Saya seorang aja kat dia. Begitu juga kan? Tapi perbuatannya salah. Nampak tak? Perbuatannya salah.
Maka kita nampak di sini, bila cinta ialah dasar kepada seluruh amal perbuatan kita, tidak kira sama ada itu adalah perbuatan yang baik ataupun perbuatan yang buruk. Maka di sini, Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dia mengatakan begini, ah, maka dasar perbuatan dalam agama, dasar perbuatan dalam agama kita ini ialah cinta Allah dan Rasulnya. Ini yang membezakan antara orang yang beriman dan orang yang tidak beriman. Orang yang tidak beriman akan meletakkan cinta itu tanpa panduan dan bimbingan. Sebab itu buruk dan salah, baik dan buruk, ia akan letakkan berdasarkan kepada cinta. Perbuatan-perbuatan yang baik dan buruk diletakkan atas dasar cinta. Tapi sebagai seorang muslimah yang beriman kepada Allah, setiap apa yang kita buat, ia mesti berdasarkan kepada cinta Allah dan cinta Rasulnya. Ia bukan semata-mata tentang cinta kita yang ada pada diri kita. Kalau tidak, itu yang akan buat kita tersasar daripada jalan yang benar. Sehingga tak kisahlah kita nak buat apa pun, yang penting suka. Tak boleh sedemikian. Kalau begitu keadaannya, hanya berdasarkan kepada cinta semata-mata yang tidak melibatkan kepada Allah dan Rasulullah, kita akan meletakkan cinta kita ini pada tempat yang salah. Sehingga kita ikut kepada hawa nafsu. Dan kita tak fikirkan apakah kesan ataupun akibat daripada perbuatan kita itu tadi. Kerana meletakkan sebab saya cinta, sebab saya suka, itu sahaja. Tapi tak difikirkan, kalau seseorang yang dia melakukan sesuatu kerana cintanya kepada Allah, cintanya kepada Rasulullah, keadaan itu pasti berbeza. Maka dalam keadaan yang sedemikian, apa yang dia buat berdasarkan cinta itu, ianya mengikut kepada panduan dan hukum hakam yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Jadi ini beza antara orang yang dia beriman, orang yang tidak beriman, ataupun orang yang dia betul-betul memiliki ketakwaan kepada Allah dan orang yang tidak memiliki ketakwaan kepada Allah ataupun kurang ketakwaannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam keadaan ini, Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dia kata, sebagaimana dasar perkataan agama adalah membenarkan Allah dan Rasulnya. Dasar perkataan agama ialah membenarkan Allah dan Rasulnya. Iaitu, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini kita panggil sebagai dasar perkataan dalam agama kita. Yang menjadi prinsip awalnya bila kita berkata dalam perkataan kita inilah, La ilaha illallah, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Muhammad Rasulullah. Dan Muhammad itu ialah pesuruh Allah. Itu ialah dasar kepada perkataan dan ucapan kita dalam agama ini. Maka sebab itu, di sini ada 3 poin penting yang disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam perinciannya untuk perenggan kita yang pertama ini. Tadi kan, di awalnya disebutkan bahawa dasar perbuatan dalam agama ialah bila kita cinta Allah dan cinta Rasulnya. Justru, setiap keinginan yang mencegah kesempurnaan cinta dan Rasulnya. Ini poin yang pertama ya. Kemudian, setiap perkara yang menyaingi cinta Allah dan Rasulnya. Ketiga, dan setiap kekeliruan yang mencegah kesempurnaan dan juga pembenaran pada kecintaan Allah dan Rasulnya, semua ini bertentangan dengan iman dan pembenarannya. Okey, jadi 3 poin ini dia menyelisihi ataupun kita kata menyalahi kecintaan Allah dan Rasulullah. Jadi setiap perkara yang mencegah kesempurnaan cinta Allah dan Rasulnya. Maknanya perbuatan dosa, perbuatan maksiat, bila kita melakukan perbuatan-perbuatan ini, itu akan menghalang untuk kita sampai kepada kecintaan Allah dan kecintaan Rasulullah. Kerana apa? Kita telah menyalahi apa yang telah ditetapkan dalam syariat. Begitu juga bila menyaingi kecintaan ini. Menyaingi itu bermaksud ialah bila kita meletakkan sesuatu yang setanding dengan kecintaan Allah dan Rasulnya. Hal ini tidak dibenarkan. Okey, jadi kalaulah begitu keadaannya, ini sudah menjadi perkara yang bertentangan dengan keimanan dan pembenaran pada keimanan itu. Begitu juga apabila terdapat kekeliruan dalam kecintaan tersebut sehingga ianya mencegah kesempurnaan dan pembenaran. Kekeliruan itu maksudnya ialah bila kita melakukan sesuatu, kita kata kita buat ialah kerana kita cinta Allah, kerana kita cinta Rasulullah. Tetapi perbuatan itu bertentangan daripada apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Contoh kita kata ginilah, kenapa awak solat
Sampai 6 waktu tiba-tiba awak kata, waktu duha tu wajib, antara solat wajib kan solat fardu. Oh sebab saya cinta Allah, ini kekeliruan. Okey, ini kekeliruan yang tak boleh ada. Yang kita kata berdasarkan kepada cinta Allah. Oh sebab saya cinta Allah, saya nak sangat solat pada Allah. Sebab tu saya letakkan lagi satu solat wajib. Gitu kan. Keadaan ini kalau kita kata saya buat kerana berdasarkan kepada cinta Allah, itu adalah kekeliruan. Kerana apa? Ianya menyalahi apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Sebab itu dalam agama kita ada batas. Batas maksudnya hukum. Okay, batas-batas Allah yang perlu kita jaga. Maksud batas ialah bila Allah tetapkan begini, itulah batasnya. Contoh, bila Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan solat itu 5 waktu, yes, itu batasnya. Kita tak boleh melebihi batas itu. Contoh, melebihi batas itu ialah kita kata solat 6 waktu. Itu tak boleh. Sebab apa? Dah melebihi batas tersebut. Sebab itu, bila cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, terdapat kekeliruan. Perkara ini kita kata bertentangan dengan iman dan pembenaran terhadap keimanan itu. Jadi 3 perkara ini perlu dipastikan tidak ada pada cinta Allah dan cinta Rasulnya. Jika ada perlu dikeluarkan ataupun perlu dibersihkan supaya kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya menjadi kecintaan yang benar. Sehingga tindak tanduk kita akan menjadi benar juga. Yang dikatakan tadi setiap amal berdasarkan kepada cinta. Jadi setiap seorang yang beriman kepada Allah, perbuatannya ialah berdasarkan kepada cinta Allah dan cinta Rasulnya. Dalam keadaan yang sedemikian, perlu pastikan 3 poin itu tadi. Okey, saya ulang kembali ya. Dalam kitab ada. Cuma dia letakkan di tengah-tengah tu kan. Bimbang tak dapat nak catat. Jadi lihat kembali kepada slide saya di sini. Kita ada 3 poin penting yang saya letakkan pada pada poin yang kedua tu kan. Pada subtopik poin yang kedua. Iaitu setiap keinginan yang mencegah kesempurnaan cinta Allah dan Rasulnya, menyayangi kecintaan Allah dan Rasulnya, kekeliruan yang mencegah kesempurnaan dan pembenaran pada cinta Allah dan Rasulnya, ketiga-tiga perkara ini perlu dijauhi kerana apa? Ianya bertentangan dengan iman dan pembenarannya. Jika tidak, maksudnya jika kita tak jauhi dan ketiga perkara itu dia menjadi menguat dalam diri kita, hal ini dianggap melakukan kekufuran dan kesyirikan. Jadi hati-hati. Jika kita membiarkan 3 perkara itu tadi menguat dalam diri kita, itulah yang akan menyebabkan kita cinta dalam keadaan yang membuta tuli tanpa melihat mana yang betul, mana yang salah. Sehingga kita buat semua perkara kononnya atas dasar cinta kepada Allah dan Rasulnya. Jadi inilah yang Imam Ibn Qayyim ingatkan kepada kita. Jika 3 perkara itu menguat dalam diri kita, kita tak buang, kita tak jauhi, hal ini akan menyebabkan kita buat perkara yang kufur dan kita juga boleh melakukan hal-hal yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Atas dasar cinta itu tadi. Okey. Jadi orang yang biasa kita kata orang kalau dah cinta ni kan dia memang mabuklah. Bila dah mabuk dia tak fikir, dia tak dapat fikir dengan waras kan sehingga dia akan buat banyak perkara berdasarkan kepada cinta tersebut dan tak dapat fikir mana yang betul mana yang salah sehingga berlakulah kekeliruan itu tadi dan menyebabkan dia masuk kepada kekufuran dan kesyirikan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu di sini dia kata apabila hal ini menguat, iaitu 3 perkara saya balik pada perenggan kita yang pertama itu tadi ya. Apabila 3 perkara ini menguat hingga menentang pokok kecintaan dan pembenaran. Pokok tu maksudnya perkara utama dalam kecintaan terhadap Allah dan Rasulnya, maka seseorang dianggap telah melakukan kufur dan syirik yang besar. Syirik besar ya, bukan syirik kecil. Syirik besar ini bermaksud ialah mengeluarkan seseorang daripada agama. Kerana apa? Susah nak cakap lagi. Dia meletakkan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, sehingga apa yang dia yakini itu lebih besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini antara contohlah yang boleh saya sebutkan tadi berkaitan dengan syirik yang besar. Sehingga dia dah total dalam jiwanya tak ada dah lagi Allah Subhanahu Wa Taala, yang ada pada apa yang dia cinta itu tadi, yang pada awalnya dasarnya ialah cinta kepada Allah. Tapi kemudiannya kerana cinta dia kepada perkara yang mensyirikkan itu lebih besar, akhirnya berpindahlah kepada syirik akbar. Ini kena hati-hati jugalah. Kerana ramai yang orang boleh termasuk pada keadaan-keadaan yang sedemikian tanpa disedari. Baik, sekiranya tidak menentangnya, dia telah merosakkan kesempurnaan cinta dan pembenaran.
Tapi kalau sekiranya hal itu tidak menguat, kita kata masih lagi tak boleh. Kan kalau tadi kuat, bila dia kuat, ia menyebabkan seseorang jadi kufur dan mensyirikkan Allah. Tetapi kadang-kadang kita kata itu tak kuat. Perbuatan yang tiga-tiga tadi kan tak kuat. Namun walaupun ia tidak sekuat yang pertama tadi kan, itu sudah cukup untuk merosakkan akidah, boleh merosakkan akidah dan juga kesempurnaan cinta kita kepada Allah. Sekaligus dikatakan memberikan dampak negatif terhadapnya. Dampak tu maksud kesan, kesan negatif terhadapnya. Berupa kelemahan dalam tekad dan pencarian. Sehingga menghalangi orang yang melanjutkan perjalanan, menghalangi orang yang melakukan pencarian dan memutarbalikkan orang yang berkeinginan. Jadi ini kesanlah. Dia macam ini ya muslimah, dalam hidup kita ini bila kita buat perkara-perkara yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala ataupun kecintaan kita ini adalah kecintaan yang salah. Namun kita rasa perkara itu betul. Ia bukan hanya memberikan kesan pada diri kita sahaja, tetapi orang yang ada di sekitar kita. Kita akan mula share kan dengan orang yang ada di sekitar kita tentang apa yang kita rasa betul itu tadi kan. Sebab tu tadi dia kata sehingga menghalangi orang yang melanjutkan perjalanan. Ada orang yang nak berjalan pada tujuan cinta Allah yang betul. Tetapi bila kita ni yang ada cinta yang salah, kita mula rosakkan perjalanan orang lain. Kita kata, ni tak betul, ni salah. Dan kita mengajak orang itu pada perjalanan kita. Sehingga orang itu terpengaruh. Yang akhirnya dia pun terhalang daripada pencarian yang benar. Dan dia ikut kepada kita yang salah ini. Itu bahaya kan. Kemudian menghalangi orang yang melakukan memutarbalikkan orang yang berkeinginan. Dalam keadaan sedemikian, kita berusaha untuk merosakkan atau memutarbalikkan info-info yang betul daripada tentang sesuatu yang benar dalam agama ini kepada orang yang kita nak bawa kepada jalan kita. Sebab itu tadi, ia bukan hanya melibatkan diri kita sahaja, tetapi orang yang ada di sekitar kita. Kita bayangkan, jika seorang ibu, dia memiliki kefahaman yang salah tentang agama, anak-anaknya akan turut terkesan dengan apa yang salah dalam pemikiran dia. Sebab itu penting seorang ibu memiliki kefahaman yang betul dalam agama ini supaya dapat mendidik hal yang betul juga kepada anak-anaknya. Jika tidak, dia akan bawa anak-anak ini ke jalan yang salah. Sebagaimana yang dia fahami, yang dia yakini, yang kuat dalam diri dia. Begitu juga pasangan kita kan. Kalau kita ini memiliki kefahaman yang salah tentang satu perkara, kemungkinan besar kita berjaya untuk membawa pasangan kita berada dalam satu track dengan kita. Kita dah salah tau sekarang. Tapi kita mula bawa pasangan kita. Yang, you tahu tak ni semua ni bagus, gini-gini. Kita bawa pasangan kita kepada apa yang salah itu tadi. Sebab tu tadi dia kata, bukan hanya memberi kesan pada diri kita sahaja. Tetapi apa yang ada di sekitar kita. Kefahaman itu, kesalahan dalam kecintaan tersebut akan memberikan kesan kepada seseorang ataupun ahli keluarga yang ada pada sekitar kita ini sehingga ianya menyebabkan kita semua berada pada jalan yang salah dan menghalang daripada mencari kebenaran. Sebab tu sangat penting bila seseorang ini dia meletakkan cintanya yang betul pada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah. Dia bukan hanya sekadar cinta semata-mata tapi bagaimana ianya dilengkapi dengan ilmu yang benar, kefahaman yang benar sehingga cinta itu dapat dilaksanakan ataupun dapat direalisasikan dengan sebaik-baiknya. Okey, baik seterusnya kita lihat pada perenggan yang berikutnya di sini. Disebutkan bahawa tentang bukti kecintaan kepada Allah dalam kitab menggunakan istilah loyalitas. Loyalitas ini bila saya nak terjemahkan pada bahasa kita lah dengan lebih mudah, kita kata ia adalah ketaatan kita kepada Allah dan Rasulullah. Dalam keadaan yang semikian, dia kata, oleh sebab itu, loyalitas tadi tidak akan benar tanpa adanya permusuhan. Permusuhan di sini bermaksud ialah kita menentang hal-hal yang mensyirikkan Allah, hal-hal yang bawa kita kepada dosa dan maksiat. Ini maksudnya permusuhan dalam kitab. Dalam kitab tak terangkan maksud permusuhan tu bagaimana. Tetapi nak jelaskan ia ialah bila kita ni seorang muslimah yang cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, apa buktinya? Apa buktinya kita cinta Allah? Apa buktinya kita cinta Rasulullah? Di sini ialah
kita perlu ada ketaatan. Ni bagaimana ketaatan itu dibuktikan? Bila kita berusaha menentang perkara-perkara yang mensyirikkan Allah. Bermakna kita tentang perkara itu dan kita tak buat perkara tersebut. Kita tinggalkan. Bersih diri kita daripada perbuatan syirik. Dan kita nampak dosa, kita nampak maksiat, kita tinggalkan. Kita tahu ini perbuatan dosa, kita tahu ini perbuatan maksiat, kita tinggalkan dan kita beritahu kepada orang, ini perbuatan dosa dan maksiat, jangan buat, tinggalkan. Bermakna di situ bukti bahawa kita loyal, kita taat setia kepada Allah dan Rasulnya. Sehingga yang kita lakukan ialah perkara-perkara yang mendatangkan kecintaan Allah, bukan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hal ini terbukti di dalam beberapa ayat Al-Quran yang ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam kepada kita tentang loyalnya dia, taatnya dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam kitab kita mendatangkan kepada kita dengan 3 ayat yang utama untuk membuktikan loyalitas ini. Okey, ketaatan yang disebutkan itu tadi. Baik, di sini dikata hal ini sebagaimana firman Allah tentang imam orang-orang yang hanif, iaitu orang yang berjalan di atas jalan yang lurus dan cinta kepada Allah. Bahawasanya beliau berkata kepada kaumnya, iaitu Nabi Ibrahim, ialah kita panggil sebagai imam, iaitu pemimpin orang-orang yang hanif, iaitu orang yang berada di atas jalan yang lurus. Dalam keadaan yang sedemikian, Nabi Ibrahim alaihi salam menunjukkan kepada kita bagaimana dia itu sangat loyal terhadap Allah, sangat taat terhadap Allah, sehingga dia menjadi orang yang menentang setiap perkara yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam ayat ini, itu surah Asy-Syu'ara ayat 75 hingga 77. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Allah kata tentang dialog Nabi Ibrahim bersama dengan kaumnya. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Allah kata, qala afara'aitum ma kuntum ta'budun. Nabi Ibrahim berkata, maka apakah kamu telah memperhatikan apa yang selalu kamu sembah? Antum wa aba'ukumul aqdamun. Kamu dan nenek moyang kamu yang dahulu sembah. Kemudian fa innahum aduwwul li illa rabbil alamin. Nabi Ibrahim pun kata kepada mereka, kerana sesungguhnya apa yang kamu sembah, apa yang nenek moyang kamu sembah, semua itu adalah musuh aku, kecuali Rabb semesta alam. Jadi di sini kita nampak bagaimana Nabi Ibrahim alaihi salam berusaha menentang menentang penyembahan yang salah dalam konteks zaman beliaulah pada waktu itu. Jadi Nabi Ibrahim kata kepada kaum dia, apa yang kamu sembah, apa yang nenek moyang kamu sembah itu adalah musuh aku. Untuk menunjukkan bahawa mereka melakukan perbuatan yang salah. Kerana yang selayaknya disembah ialah Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan semesta alam. Jadi di sini kata loyalitas kekasih Allah Taala Subhanahu Wa Taala, iaitu Nabi Ibrahim alaihi salam tersebut tidak menjadi benar melainkan dengan merealisasikan permusuhan tadi. Permusuhan tadi maksudnya menentanglah. Kita bukan kata kita pergi, kalau ikut konteks kita ni muslimah, jangan tiba-tiba pula pergi dekat tempat-tempat orang yang menyembah selain Allah tu pergi bercakap aku musuh dengan Tuhan. Jangan cakap gitu. Lain konteksnya, keadaannya kan, kena faham juga. Di sini ialah bila kita kata kita menentang, kita memusuhi, kita tak berimanlah dengan Tuhan mereka. Sebab tu Nabi kita, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata lakum dinukum waliyadin. Agama kalian adalah agama kalian, agama aku adalah agama aku. Bermakna tak apalah, suka hati dia lah dia nak sembah apa tu masalah dia. Tapi kita dengan agama kita dan kita tidak berkeyakinan sebagaimana dia. Itu maksudnya di sini bermaksud permusuhan di situ. Jadi jika sekiranya ada perkara-perkara yang ingin membawa kita kepada ketuhanan yang salah sebagaimana yang diyakini oleh mereka itu adalah hak mereka dan kita menjaga hak kita. Kan kita kata, oh tak boleh, saya tak boleh nak menyembah Tuhan awak. Gitu maksudnya. Permusuhan tu maksudnya begitu. Bukan maknanya kita bermusuh, tak nak kawan, menghina Tuhan mereka. Bukan begitu maksudnya. Tetapi ialah kita mempertahankan akidah kita, keimanan kita. Di samping tidaklah kita kata, tak apalah, Tuhan awak pun Tuhan saya. Itu salah. Itu salah. Tak boleh sedemikian. Okey, kalau dalam keadaan sedemikian bermakna kita tak menunjukkan loyalitas kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. So yang kita faham ialah
Tuhannya ialah Tuhan dia, Tuhan kita adalah Tuhan kita. Kita masing-masing beribadah dengan cara kita. Kalau keyakinannya begitu, itulah keyakinan dia. Keyakinan kita ialah sebagaimana yang kita yakini yang telah Allah Subhanahu Wa Taala turunkan. Okey? Baik, seterusnya di sini dia kata, sebab tidak ada loyalitas lain kerana Allah, tidak ada pula loyalitas kerana Allah kecuali dengan berlepas diri dari segala sembahan selainnya. Itu maksudnya kita berlepas diri. Kita tak ada kena-mengena lah dengan apa yang dia nak sembah. Begitu keadaannya. Itu bermaksud loyalitas kita terhadap Allah, ketaatan kita kepada Allah. Bukan bermakna kita sembah apa yang dia sembah. Sebagai tanda kita ni nak berbaik dengan dia, bukan begitu. Jadi keadaannya begini, berbaik tetap berbaik ya. Sesama agama yang berlainan tetap perlu ada kebaikan di situ. Tak boleh ada permusuhan. Yang dimaksudkan permusuhan di sinilah kita tak menyembah sebagaimana apa yang disembah. Itu maksudnya. Kita berlepas diri daripada apa yang disembah. Inilah yang dikatakan sebagai loyal, iaitu taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita ada firman Allah Subhanahu Wa Taala yang kedua di situ, iaitu surah Al-Mumtahanah ayat yang keempat. Surah Al-Mumtahanah ayat yang keempat di sini menyebutkan tentang uswatun hasanah, contoh teladan yang baik yang ada pada Nabi Ibrahim alaihi salam. Yang mana Allah kata, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wallazina ma'ahu idh qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'budun min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abada hatta tu'minu billahi wahda. Sesungguhnya telah ada suri teladan yang baik bagimu pada Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengan dia. Ketika mereka berkata kepada kaum mereka, sesungguhnya kami berlepas diri dari kamu dan dari apa yang kamu sembah selain Allah, kami ingkari kekafiranmu dan telah nyata antara kami dan kamu permusuhan dan kebencian untuk selama-lamanya sampai kamu beriman kepada Allah sahaja. Tadi saya pun dah jelaskan tentang maksud permusuhan tu tadi ialah kita berlepas diri. Bukan maksudnya kita ni nak nak bermusuh sampai berperang, bukan gitu maksudnya. Jadi di sini ialah maksud berlepas diri tu kita tidak ada kena-mengena lah ya dengan penyembahan dia, dengan ritual agamanya, begitu maksudnya. Dan seterusnya kita ada surah Az-Zukhruf ayat yang ke-26 dan 28. Wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun. Sekali lagi Nabi Ibrahim alaihi salam beritahu kepada kaumnya, tapi di sini lebih khusus kepada ayahnya. Dia kata kepada bapanya dan kaumnya, sesungguhnya aku tidak bertanggungjawab terhadap apa yang kamu sembah, dan tetapi aku menyembah Rabb yang menjadikan aku, kerana sesungguhnya dia akan memberi hidayah kepada aku. Dan Ibrahim menjadikan kalimat tauhid itu kalimat yang kekal pada keturunannya supaya mereka kembali kepada kalimat tauhid tersebut. Jadi ini merupakan 3 ayat yang membuktikan kepada kita bagaimana ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu direalisasikan. Iaitu dengan menjaga akidah kita, dengan menjaga amal ibadah kita ini agar tidak ada unsur-unsur yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala dimasukkan di dalam akidah dan juga amal ibadah kita. Dan bila itu ada, maksudnya bila kita ini menjaga kesucian akidah kita dan juga amal ibadah kita itu tadi kan, sehingga tidak ada sebarang hal-hal yang mensyirikkan Allah itu ada dalam kedua-duanya, hal ini akan menjadikan kita seorang muslimah yang taat kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Sebagai bukti loyal kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala itu, ianya tercermin pada bagaimana kita menjaga akidah, bagaimana kita membersihkan setiap amal ibadah kita ini daripada perbuatan-perbuatan yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, boleh berikan kepada saya contoh? Dah bincang banyak-banyak tadi kan? Tak tahulah masih mengantuk ke tidak ni di belakang tabir. Boleh berikan kepada saya dengan contoh, apakah perbuatan yang boleh merosakkan akidah dan juga perbuatan yang boleh merosakkan amal ibadah. Sehingga
kita ni tak jadi seorang hamba yang taat kepada Allah. Okey, satu, kalau siapa ada contoh daripada sudut akidah, perbuatan yang boleh merosakkan kesucian akidah kita, dan juga perbuatan yang boleh merosakkan kesucian amal ibadah kita. Apakah contoh-contohnya? Letakkan di ruangan komen. Nanti admin saya akan paparkan di skrin. Ada tak contoh? Riak dalam beramal ibadah. Okey, boleh. Betul, Emma Zafira kata syirik. Okey, syirik. Betul syirik. Tapi apa? Perbuatan syirik tu ada banyak. Jadi, apa contohnya? Sebab kalau kita kata syirik-syiriknya, semua orang kata, okey, syirik tu apa? Apa contohnya? Perbuatannya bagaimana? Yang menyebabkan saya tu boleh melakukan perbuatan syirik. Okey. Kemudian, Kak Zah kita kata, percaya kepada nasib baik dan buruk. Boleh diterima, Kak Zah, terima kasih. Lagi, percaya kepada nasib baik dan buruk ni macam kita percaya kalau ada gagak dekat tingkap kan, yang berbunyi, ini semua merupakan tanda-tanda nasib buruk akan datang pada diri kita. Apa ni, bukan patah, apa tu, pecah, pecah. Gelas pecah, tiba-tiba gelas jatuh daripada tangan. Teng! Ini kan kita percaya, alamak ada benda buruk nak jadi. Gitu keadaannya. Ini maksud percaya kepada nasib baik dan buruk. Superstitious. Superstitious tu percaya kepada nasib baik dan buruk. Okey, Imah. Sama sebagaimana yang disebutkan oleh Kak Zah kita tadi. Terima kasih, Imah. Lagi ada tak yang lain? Kak Aisyah nak cakap apa-apa? Liza ada jawapan nak berikan? Senyap. Tak ada apa-apa dah nak cakap dah. Kita jadi macam krik, 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 krik. Jadi macam gitu. Tak ada. Semua senyap je. Memang senyap lah. Kan? Dah belajar online ni semua senyap lah. Rasa kesunyian je. Tak ada. Allah. Banyak-banyak contoh. Jawapannya tak ada. Aduh Liza. Sedihnya Liza. Asyik baik belajar online lah. Kalau belajar fizikal dah kena lah si Liza. Subhanallah. Emma kata apa? Datuk Nenek tumpah lalu. Tumpah jalan. Datuk Nenek tumpah jalan. Boleh dah juga percaya pada jimat. Jimat tu maksud tangkal kan. Kak Baini kata percaya pada jimat. Percaya pada tangkal Ustazah. Okey, boleh. Dah disebutkan oleh jemaah yang lain Ustazah. Alah, sikit je tu. Hana kata apa? Mempercayai astrologi. Astrologi tu kita panggil apa tu? Bintang. Okay. Ilmu nujum. Okay, astrologi. Mempercayai astrologi maknanya ilmu perbintangan lah, ilmu nujum. Yang meramal nasib melalui bintang-bintang yang ada. Ni seperti percaya kepada zodiak, percaya kepada bintang-bintang lah. Contoh bintang Leo, bintang apa lagi. Semua segala bintang lah yang kita kan selalu tengok apa ni, saya sampai dah terlupa dah nama benda tu kan, sebab kita tak buat dah. Kalau tahu benda tu benda syirik kan apa. Kita percayalah kepada bintang-bintang ni, birthday-nya bila, kemudian tengok hari ni nasibnya bagaimana. Ni semua kita panggil sebagai astrologi. Tak boleh dibenarkan dalam agama, tak dibenarkan dalam agama, dan hal itu perlu dijauhi kerana ia boleh menyebabkan berlakulah kesyirikan dalam akidah dan juga amal perbuatan. Okey, tak apa. Seterusnya kita lihat pada perenggan kita yang berikutnya. Di sini selepas membawakan surah Az-Zukhruf ayat yang ke-26 hingga ke-28, Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan kepada kita, maksudnya Ibrahim menjadikan loyalitas kerana Allah dan berlepas diri dari setiap sembahan selainnya. Itu maksudnya.
berlepas diri, maknanya tak ada kena-mengena dalam amal ibadah, dalam perbuatan ketuhanan dengan apa yang disembah oleh kaumnya. Jadi setiap apa yang disembah oleh orang lain, itulah yang kita panggil sebagai kalau sekiranya kita berlepas diri daripada hal tersebut, kita kata ini merupakan taat setia kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai kalimat yang kekal pada keturunannya, yang terus diwariskan oleh Nabi dan pengikutnya. Dari sebahagian mereka kepada sebahagian yang lain, yang dimaksudkan kalimat ini ialah kalimat La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan melainkan Allah. Jadi kalimat La ilaha illallah itu sendiri menunjukkan kepada kita bahawa seseorang yang dia sudah mengucapkan ucapan tersebut bermakna akidahnya hanya tertumpu pada Allah, tidak pada sembahan yang lain. Ini maknanya loyal, taat pada Allah. Begitu juga, bila seseorang tidak ucapkan La ilaha illallah, bermakna amal perbuatannya, amal ibadahnya hanya tertuju dan hanya diniatkan pada Allah, tidak pada yang selainnya. Dia begitu keadaannya. Barulah kita kata ini tepat sebagai ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu dia kata inilah yang diwariskan oleh imam orang-orang yang hanif kepada para pengikut beliau baginda sampai datangnya hari kiamat. Okey. Jadi kalimat La ilaha illallah ini merupakan sesuatu yang akan menjadikan kita seorang muslimah yang melaksanakan hak Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu bila ada pada satu ketika, saya datangkan ya hadis ini tidak ada dalam kitab kita. Ada pada satu ketika Muaz ini ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tanya kepada Muaz, "Ya Muaz, atadri ma haqqullahi 'alal 'ibad wa ma haqqul 'ibadi 'ala Allah?" Wahai Muaz, tahukah kamu apa hak Allah yang wajib dipenuhi oleh para hamba-Nya dan apakah hak para hamba yang pasti dipenuhi oleh Allah? Jadi hak Allah dan juga hak hamba. Dua perkara ini dipertanyakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Muaz ibn Jabal. Dalam hal ini, Muaz kata kepada Nabi, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Nabi SAW pun bersabda kepada Muaz. Nabi kata, Haqqullahi 'alal 'ibad an ya'buduhu wa la yushriku bihi syai'a. Hak Allah itu ialah bila seorang hamba itu dia beribadah hanya kepada Allah dan tidak mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini kita panggil sebagai satu bukti untuk kita menegakkan kalimah La ilaha illallah itu. Bila kita hanya menyembah Allah, tidak ada Tuhan yang selainnya dan hanya kita ini menjadi hamba Allah yang benar-benar menjaga agar kita tak melakukan perbuatan-perbuatan yang mensyirikkan Allah, inilah satu bukti bahawa kita menjalankan hak Allah tersebut. Jadi tadi ada hak hamba kan? Nabi SAW kata di sini, wa haqqul ibadi 'ala Allah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Jadi, bila seseorang hamba dia hanya menyembah Allah, seorang hamba itu tidak mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala dengan sesuatu apapun, maka ada hak yang pada diri hamba itu yang perlu Allah tunaikan. Apakah ia? Nabi kata, Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengazab orang yang tidak mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala dengan sesuatu itu tadi. Jadi bila kita ni menjaga akidah kita dengan sebaik-baiknya. Kerana tadi dah ucapkan kalimat La ilaha illallah kan? Okay? Kalimat La ilaha illallah tidak ada Tuhan melainkan Allah. Maka kita tahu kita memiliki kewajipan untuk menjaga akidah kita. Supaya kita hanya menyembah Allah Subhanahu Wa Taala semata dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang mensyirikkan Allah. Justru itu, bila Allah Subhanahu Wa Taala melihat hamba ini adalah hamba yang hanya menyembah aku, hamba ini adalah hamba yang tidak mensyirikkan aku, maka Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan mengazab kita. Kerana kita telah menunjukkan taat setia kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu tadi. Membuktikan kalimat La ilaha illallah itu tadi menerusi akidah dan juga amal perbuatan kita. Jadi Allah akan jaga kita daripada azabnya.
Hamba ini tak boleh diusik. Maksudnya hamba ini ialah hamba yang telah mentauhidkan aku, hamba yang telah beribadah hanya kepada aku, maka yang ada pada hamba tersebut ialah keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, pahala dan syurga. Dan Allah Subhanahu Wa Taala tidak boleh mengazab hamba itu. Dan itu adalah hak hamba yang akan Allah Subhanahu Wa Taala tunaikan. Okey, maka sebab itu tadi dalam perenggan kita yang berikutnya di sini disebutkan bahawa dengan kalimat tauhid inilah bumi dan langit dapat ditegakkan, dapat tegak. Allah menjadikan fitrah seluruh makhluk di atas kalimat ini. Di atasnya agama dan kiblat itu dibangun serta pedang-pedang jihad dihunuskan. Ia adalah murni hak Allah atas seluruh hambanya sekaligus merupakan kalimat yang melindungi darah, harta dan keturunan di kehidupan dunia, kemudian menyelamatkan manusia dari seksa kubur dan neraka. Okay, semua itu berlaku ialah berdasarkan kalimat la ilaha illallah itu tadi. Jadi kata ia adalah lembaran terbuka yang seseorang itu tidak akan masuk syurga melainkan dengannya. Dan seseorang akan masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala dengan kalimat la ilaha illallah itu. Yang mana dia kata ia adalah tali yang jika seseorang tidak berpegang dengannya, nescaya dia tidak akan sampai kepada Allah. Ia adalah kalimat Islam dan kunci pembuka syurga yang penuh keselamatan. Dengannya manusia terbahagi menjadi orang yang sengsara, bahagia dan diterima ataupun ditolak. Dengannya juga negeri kekufuran terpisah dengan negeri keimanan serta dibezakan antara negeri kenikmatan dan negeri kesengsaraan dan kehinaan. Ia adalah tiang yang mengandung perkara yang wajib sekaligus yang sunnah. Jadi semua itu tadi yang dimuatkan dalam perenggan itu kan merupakan paksinya ataupun kalimat yang menjadi tunjangnya ialah la ilaha illallah. La ilaha illallah itu merupakan tali yang menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. La ilaha illallah itu tadi adalah kalimat yang akan membuktikan ataupun yang akan menjadi kayu ukur sama ada kita ni adalah hamba Allah yang selamat ataupun tidak. Adakah kita ini hamba Allah yang akan selamat dunia dan akhirat ataupun tidak? Ianya semua bergantung pada kalimat la ilaha illallah itu tadi. Sehinggalah pada syurga dan neraka kita. Adakah kita akan dimasukkan ke dalam syurga? Ia bergantung kepada kalimat la ilaha illallah itu tadi. Adakah kita akan dimasukkan dalam api neraka? Itu juga bergantung kepada kalimat la ilaha illallah itu tadi. Maknanya kalimat la ilaha illallah itu tadi merupakan kalimat yang akan membawa kita kepada satu destinasi yang benar sehingga kita menjadi seorang muslimah yang selamat dunia dan akhirat. Tetapi bagaimana pembuktiannya? Itulah yang tadi yang telah kita jelaskan. Menjadi hamba Allah yang menjaga akidah, menjaga amal perbuatannya agar ianya berada dalam keadaan yang sebaik-baiknya sehingga kita tidak menjadi hamba Allah yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jika dah buat perkara syirik, minta maaflah ya. Begitu keadaannya. Jika dah ada perbuatan syirik, perbuatan-perbuatan yang menyalahi akidah, perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat, lalu kita tidak bertaubat daripadanya, maka inilah yang akan menjadi satu lagi keadaan yang berbeza, iaitu kita ni Allah Subhanahu Wa Taala akan azab. Tapi kalau kita menjaga tadi dengan sebaik-baiknya kan, maka hak kita akan terpelihara. Allah Subhanahu Wa Taala pelihara kita daripada azabnya. Yang penting azab api neraka itu tadi. Okey. Baik, seterusnya. Dalam kitab kita ada sebuah hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, hadis riwayat Abu Daud dengan satu hadis yang sahih. Dia katakan man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang akhir perkataannya itu sebelum dia meninggal dunia adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk syurga. Maka dia kata di sini, jiwa dan rahsia kalimat ini adalah penyisaan Allah dengan kecintaan, pemuliaan, pengagungan, kekhawatiran, harapan dan perkara-perkara lain yang mengikutinya, iaitu berupa tawakal, taubat, keinginan dan ketakutan. Jadi dalam kalimat la ilaha illallah itu kenapa boleh sehingga menyebabkan kita ini masuk ke dalam syurga Allah kerana ia bukan semata-mata penyebutan kalimat tersebut tetapi ia adalah sesuatu
pembuktian terhadap pengisaan Allah, kecintaan terhadap Allah, kemuliaan yang kita letakkan terhadap Allah, pengagungan dan harapan kita terhadap Allah, sehingga semua itu akan menjadikan kita seorang muslimah yang bertaubat kepada Allah, seorang muslimah yang benar-benar ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan meletakkan tawakal yang begitu tinggi hanya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalimat la ilaha illallah ini, okey, merupakan kalimat yang akan memutikkan kecintaan kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah, sehingga setiap amal perbuatan kita adalah amal perbuatan yang baik, amal perbuatan yang soleh yang akan memandu kita masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Okey muslimah, itu sahaja perbincangan kita pada pagi ini. Terima kasih di atas perhatiannya. Insya-Allah mudah-mudahan apa yang dibincangkan itu walaupun ringkas, mudah-mudahan ianya padat dan dapat meningkatkan motivasi diri kita menjadi seorang muslimah yang terus-terusan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa pun yang pentingnya dalam hidup kita ini, tinggalkan perkara-perkara yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala, kerana perkara tersebut akan merosakkan akidah kita sehingga kita ini mungkin akan dihalang daripada masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Peganglah kalimat tadi ataupun sabda Nabi tadi yang mengatakan bahawa siapa yang akhir kehidupannya adalah kalimat la ilaha illallah, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan masukkan kita ke dalam syurga. Justru setiap amal perbuatan kita ini kita pastikan ia adalah perbuatan yang memudahkan untuk kita mengucapkan la ilaha illallah. Bermaksud jika kita ni dalam kehidupan sentiasa menghiasi diri kita dengan amal soleh, amal ibadah, ya mudah-mudahan pengakhiran hidup kita ialah pengakhiran yang baik. Husnul khatimah. Pengakhiran yang baik sehingga mudah untuk kita mengucapkan la ilaha illallah itu tadi. Semoga ianya menjadi sakaratul maut yang kita hadapi itu adalah sakaratul maut yang dipermudahkan. Kerana apa? Kehidupan yang sentiasa dipenuhi dengan amal soleh tersebut. Sehingga tadi kan Nabi kata apa? Orang yang dia beribadah hanya kepada Allah, orang yang dia tidak mensyirikkan Allah dengan satu apapun, hak yang ada pada hamba itu ialah Allah tidak akan mengazab dia. Allah tidak akan mengazabnya. Bermakna akhir hayat kita juga ia akan menjadi baik. Walaupun ianya sukar, kan bukan mudah ya seseorang itu dia nak meninggal dunia kan dalam keadaan sakarat dan sebagainya. Walaupun ianya sukar tetapi Allah Subhanahu Wa Taala itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah akan melihat bagaimana usaha hamba itu sepanjang hayat dia beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak mensyirikkan Allah, maka akan ada kasih sayang Allah terhadap seseorang itu sehingga hembuslah nafasnya dalam keadaan yang sebaik-baiknya, itu husnul khatimah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kepada kita dengan sebaik-baik pengakhiran, sebaik-baik hilang suara saya. Sebaik-baik pengakhiran, sebaik-baik penghujung usia sehingga semua kita Allah Subhanahu Wa Taala masukkan ke dalam syurganya. Okey muslimah, itu sahaja perbincangan kita untuk pagi ini. Terima kasih di atas perhatiannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati kehidupan kita. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita dengan kesihatan, kelapangan masa untuk terus-terusan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.